ثم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد مقربا عندك يوم القيامة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sama-sama istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, kita melahirkan rasa sungguh tinggi syukur kepada Allah Ta'ala dapat berjumpa tahun baru ni 2023. Jadi 2020 dah hilang daripada kita. Kalau kita cari pun dah tak jumpa dah. Dah pergi dah. Jadi kalau kita berasa sayang 2022 tu, sayang tak banyak peluang, tak banyak amal-amal ibadah yang kita buat pada 2022 tu, kita dah tak boleh panggil dah tuan-tuan. Jadi yang ada depan kita ni 2023. Allah SWT beri kita umur panjang, beri kita sihat, beri kita keluarga kita. Alhamdulillah. Jadi kita ambillah peluang 2023 ini untuk kita membuat beberapa tokok tambah amal-amal bakti kita, sunnah kita dengan Allah, dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi insya-Allah SWT memberi kita taufik hidayah dengan nikmat-nikmat yang ada ini. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk ini Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Surah Al-Hasyr. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan wal tanzur. Perhatikan, lihatlah, renungkanlah apa persiapan kamu untuk besoknya, untuk hari kiamat, untuk mati. Al-amalu ba'dal maut. Amal-amal kita untuk kita bawa selepas mati. Sebab kebetulan pula mati ni tidak mengenal usia. Jadi kita kata tak apa. I still young, brother, no problem. Tak boleh tuan-tuan. Kita tak tahu bila mati. Dia tidak ada appointment. Tidak ada garis nyata. Dia mari, dia bagi tahu saja nak ambil. Jadi begitu tuan-tuan. Yang kedua, saya nak bawa juga perbincangan tahun baru sepintas lalu ni ialah pentingnya kita meletakkan ilmu sebagai keutamaan, urutan keutamaan kita 2023. Belajar ilmu. Jangan pandang kecil ilmu ni. Kerana ilmu ini ra'sul ibadah. Ketua, kepala kepada ibadah. Bayangkan tuan-tuan, kalau tak ada tangan tak apa lagi. Kalau tak ada kaki tak apa. Tapi tak ada kepala tuan-tuan. Bayangkan kita sembahyang tak ada kepala. Dan kita tak heran dalam Quran menyebut wailul lil musallin, neraka wil orang yang sembahyang. Jadi bagaimana supaya ibadah kita ini tak kiralah solat, sembahyang,
kita ambil wuduk, kita bersuci, hadas kecil, hadas besar, seumpamanya, kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, banyaklah, hilanglah. Jadi bayangkan tuan-tuan. Jadi ilmu itu penting. Dan Allah Rasulullah juga beritahu kepada kata, ilmu ini salah satu cara kita lah untuk pergi nak mencari lorong jalan, highway ke surga Allah Ta'ala itu dengan ilmu. Bukan dengan lain. Belajar dengan cari ilmu. Wahyu yang mula-mula diturun pun, Iqra pun ilmu tuan-tuan. Rasulullah menyebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mencari, salaka, suluk, cari jalan. Cari ilmu. Pergi mana? Macam malam ni, pada mengajar, mungkin ada di surau sana, surau sini, tak kisah. Tak nak dengar kat sini buat apa. Yang penting ada ilmu, pergilah mengaji. Allah akan permudahkan, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nak pergi ke surga Allah Ta'ala. Jangan nak pergi ke surga Allah Ta'ala tak ada ilmu. Surga bukan milik kita. Bukan milik bos kita, bukan milik majikan kita. Dia milik Allah Ta'ala. Kita kena ikut panduan SOP yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tapi melalui ilmu, tuan-tuan. Nabi Adam alaihissalam layak dia menjadi khalifah kerana dia ada ilmu. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajar ilmu kepada Nabi Adam. Dia ditanya malaikat, malaikat tak tahu. Tanya Adam, Adam boleh jawab. Sebab tu Adam kata, subhanaka la ilma lana. Maha suci Allah yang mengajar aku. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana. Ilmu, tuan-tuan. Jadi layak untuk kita qualify to be khalifah, mentadbir dunia ini kerana ilmu, tuan-tuan. Jadi ilmu itu penting. Nabi Yusuf sendiri pun dia layak meminta untuk menjadi menteri keuangan pada masa itu. Dia kata dia ada ilmu dan dia hafiz, dia amanah. I tahu how to manage financial negara. Dia bagi tahu ke Raja Mesir. Dan saya amin amanah. Accountability, tuan-tuan. Tanggungjawab. Begitu ilmu. Jadi marilah kita jadikan majlis ilmu ini majlis yang mulia. Dia merupakan Raudhah min Riyadil Jannah, taman-taman syurga. Jadi tuan-tuan dan puan, pada sebagai mukadimah tahun baru, marilah kita masuknya dengan penuh persiapan. Belajarlah di mana-mana, jangan tak belajar. Mengajilah di mana-mana, jangan tak mengaji, tuan. Tak apalah kitab kuning ke, kitab putih ke, yang penting kita mengaji. Begitu. Sebab dia boleh nak mengarahkan kita kepada mana. Dari segi akidah, dari segi fiqh, dari segi pemikiran, supaya kita tidak mudah ditipu, dihanyut oleh suasana-suasana dunia hari ini, insya-Allah. Kita pergi ke tajuk kita yang hadis ke-27. Hadis yang sebelum ini agak lama lah, 2 bulan lalu kita tak ada. Hadis mengenai dengan peranan lidah. Lidah ini, hadis yang ke-26 ini Rasulullah menyebut lidah ini menyebabkan kita dihumban ke neraka. Hadis yang ke-26, 25. Lidah itu juga kata Nabi boleh mencemarkan. Boleh mencemarkan. Satu kata perkataan boleh mencemarkan air laut. Tuan-tuan. Ya. Laqad qultu kalimatan law muzijat bima'il bahri. Sepatah kata boleh mencemarkan air laut. Bayangkan kita duduk berzikir banyak, duduk solat banyak, tapi kita bercakap tak betul, sama ada saksi palsu, sama ada kita bohong, sama ada kita dusta, sama ada kita mengumpat, dan di sedar lidah itu menyebabkan seluruh amalan kita hilang, tuan-tuan. Kita dah banyak dah sedekah sana. InsyaAllah bulan puasa ni nak pergi umrah pula. Tapi lidah tak dijaga. Itu kita dah bincang panjang dalam pertemuan lalu. Jadi pada malam ni kita masuklah sikit. Ini kebetulan sesuai lah hadis ini dengan tahun baru kita, tuan-tuan. Peluang yang tidak direbut, tajuk kita. Hadis daripada an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Kata sabda baginda hadis riwayat Bukhari ni kan, daripada Abdullah bin Abbas. Ni Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi lah, anak pada Abbas.
Abbas, adik-beradik dengan Abdullah, Abu Lahab apa semua. Kan? Abdullah, Abu Sufyan ya. Rasulullah bersabda, ada dua macam nikmat yang selalu di sini diterjemah disia-siakan. Ada orang menulis marbu ni diperdayakan. Kalau kitab ini dia tulis, saya tengok rujukan ni ialah kebanyakan manusia terpedaya dalam dua nikmat. Terpedaya, disia-sia, tak apalah lebih kurang. Saya sedap rasa terpedaya lagi. Kita ni dipengaruhi, mudah terpengaruh dengan dua nikmat ni. Nikmat itu sihat dan parau. Biasa kita dengar, tuan biasa dengar. Tapi kita tajuk kita yang ni malam ni kita bacalah kan. Di dua nikmat ini selalu kita menyebabkan kita rasa leka, lalan dan seumpamanya. Ini masalah kita ialah masalah saya fikir orang kita Malaysia, Melayu di Malaysia ni, Melayu ni, kita masalah completion, selesa. Kita tak mari sembahyang. Kita sembahyang kat bilik, tak turun. Sejak duduk sini 10 tahun, tak turun sembahyang jemaah pun tak apa. Tak adalah pula rumah saya jatuh, atap kau jatuh, kena tak ada. Selesa tuan-tuan. Kan? Kita tak sedekah, tak ada masalah. Kita bangun subuh pukul 7, pukul 9 pagi, hari Sabtu, hari Ahad. Tak ada apa, bangun subuh tu bawa family pergi makan nasi lemak, semenyih, ayam percik. Tak ada apa. Kita tak sembahyang sunat, witir malam-malam. Tak ada apa. Ada tak? Kalaulah tak sembahyang witir, tak bangun tu besok bangun pagi terkejar ke mind stroke, tak ada. Allah tak bagi tu. Jadi kita rasa tak payahlah, tak buat. Sebab cukup bulan kita ada naik gaji. Betul tak? Saya tak mari sembahyang jemaah pun, saya boleh bawa makan nasi ayam setiap malam, bawa pizza makan. Tak ada sebab kita nak mari sembahyang jemaah. Kalau nak kira begitu. Sebab kita dah selesa. Complacent. Tak masalah tuan. Ini kita kena bawa pemikiran baru lah. Supaya 203 ni kita tidak begitu pemikiran kita. Kita nak menghidupkan solat witir. Qiyamul lail kerana Rasulullah SAW suruh. Kerana nak mengikuti jejak Nabi SAW. Kerana kita mari sembahyang jemaah. Kenapa kita tak sembahyang kat bilik? Kerana Nabi yang begitu. Apa lagi kalau kita kata sembahyang Isya. Dua jemaah sembahyang Isya tu qoma Isya jamaah kaqiyamu nisful lail, seolah-olah kita beribadah separuh malam. Kita turun pula sembahyang subuh kaqiyamu lailah, seolah-olah kita beribadah sepanjang malam tuan. Begitu. Kita akan kira tak apa, tak pergi pun. Tengok minggu sudah, tahun depan, bulan depan saya nak agreement baru, nak ambil Proton X70 pula. Saya tak tahu apa sembahyang. Jangan begitu tuan. Ini saya nak ambil kisah berlaku di Syria. Bila kawan saya ni dia pergi ke kemah orang Syria pelarian di Turki tuan. Bila berceramah dia pun bagilah kawan ni Datuk Muhammad Azam. Presiden Wadah Pencerdasan Ummah. Dia tengah ceramah, lepas kejap saja datang seorang dia pergi ke depan dan menangis. Saya menyesal, dia kata. Saya dulu di Syria, saya salah seorang orang ada nama, kaya, senang. Tapi saya tak kisah ke orang lain. Saya cari duit dengan guna power saya, tenaga, pengaruh saya untuk saya dan keluarga saya. Saya tak ambil kisah orang miskin, orang susah. Ya, ada juga orang Malaysia mana? Tak ada. Kereta besar juga, tak mari sembahyang subuh pun kereta besar. Kan? Saya tak ambil kisah dia. Sekarang baru saya menyesal. Dah duduk di kemah. Sama dia. Walaupun dia duit banyak, kaya masa dulu di Syria, dalam kemah itu dia sama saja dengan orang yang dia tak pernah tolong jiran dia dulu, tuan-tuan. Begitu. Jadi kita tidak minta begitu. Kita tidak minta supaya kita ni, kalau dah gitu, Allah hantarlah tsunami, biar tenggelamlah kita punya, runtuhlah kita punya apartmen dah. Tapi itu suasana, tuan-tuan. Seorang penulis, dia sedang menulis laporan di tingkat 3. Di Syria, setahun setengah sebelum berlaku bom mengebomnya semua sekali ni. Seorang wanita cross jalan, mari beli roti
Roti lah, roti panjang, roti orang sana pakai roti ke roti. Sudah beli, dia bayar. Kawan ni penulis ni tengok. Bila wanita itu keruh jalan, roti itu terburai jatuh. Dia tinggal ya. Dia tak ambil kisah pun. Maknanya pembaziran berlaku dengan mudah sekali. Tak ambil kisah. Dia kata, Masya Allah, apa nak jadi ni kalau masyarakatnya begitu. Membazir begitu. Tak menilai nikmat rezeki Allah Ta'ala. Tak ada apalah. Hilang roti, mari kereta, mari motor, potong. Dia akan beli tempat lain. Kalau begitu pemikiran tuan-tuan. Bayangkan. Kita kena, itu sebab tu kita nak menghidupkan sunnah Nabi. Dan benda ilmu sebenarnya. Yang akan membentuk kita, pemikiran kita. Tuan-tuan dan puan-puan. Kita pergi. Jadi, pokoknya tuan-tuan, nikmat kita ni banyak. Nikmat besarnya, nikmat iman dan nikmat Islam. Ya kan? Kita tak pergilah, kita ada pergi 2 malam ni, nikmat sihat dan nikmat masa lapar. Nikmat ni dia tak akan lama tuan-tuan. Dia ada time dia. Sihat, tak sihat. Kan? Masa lapar, sibuk. Masa tak lapar, kita tak turun juga. Sembahyang kita tak turun juga. Orang ngajar. Masa sibuk, sana sini, outstation, sana sini, mak sakit, adik, tak sempat, mati semua. Sibuk, tak sempat. Alhamdulillah lah. Tapi when we are free, we didn't come also. Nak come down to pray also. Tak jemaah juga. Kan? Kalau kita nak salah, nak letak siapa? Nak letak kepada Allah. Nikmat tu kita tidak guna, tuan-tuan. Nikmat ini sebab tu kita dalam doa, tuan-tuan. Allahumma inna nas'aluka iman la yartaddu wa na'iman la yanfadu. Ya Allah, kurniakanlah kami iman yang kuat, mantap dan nikmat yang berterusan. Kita tak nak nikmat Allah putus. Nikmat putus, rahmat Allah putus, reda Allah putus. Apa tak ada makna hidup, tuan-tuan. Allah tak suka, Allah tak wirahmat, Allah tak sayang kita. Jadi nikmat ini dia tidak kekal lama. Kalau mengikut pengarang ni kata nikmat ini janganlah kita tidaklah ambil peluang, jangan terlambat dan terlupa. Nikmat ini. Kenapa kita tak ambil nikmat ini, tak ambil peluang ini? Kita sihat. Apa cabarannya? Cabarannya mudah ya. Saya sebut tadi selesa. Sebenarnya kalau ikut pengarang ini, kerana mereka merasa malas. Malas nak buat ibadah. Malas nak turun. Malas nak mari. Kan susah. Bukan di sini lah, di mana-mana tempat lah kan. Begitu, malas. Di malas ini. Tuan-tuan di pejabat pun, kalau tuan-tuan tak guna nikmat peluangnya sihat. Malas. Bos tak akan bagi pangkat tuan-tuan. Malas. Suruh buat surat. Seminggu tak siap lagi, malas. Jadi kita dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Sebenarnya yang nak bawa kita, amalan yang Allah SWT suruh kita buat ini, amalan ini bukan untuk Allah. Untuk kita, tuan-tuan. Allah suruh kita solat untuk Allah, untuk siapa? Untuk kita. Kita nak bawa pergi di akhirat tu, nak bawa bekalan. Kan? Yang di akhirat tu nak bawa solat, nak bawa selawat, nak bawa hauqalah, la haula wala, nak bawa zikir, nak bawa sedekah ni. Untuk siapa? For us, not for Allah Ta'ala. Allah tak ada masalah, tuan-tuan. Dia cipta kita. Dia tidak memerlukan apa-apa daripada kita. Untuk kita. Allah nak uji kita. Ni nikmat, ini ujian lah. Nikmat sihat, nikmat masa lapar ni. Jadi kalau kita rasa dan nak buat amalan Allah Ta'ala suruh kita buat ni, bukan suatu yang susah, bukan suatu yang sulit, tuan-tuan. Tak payah sangat. Pergi ambil wuduk, ya azan, turun je. Tapi kalau tuan-tuan nak pergi curi, susah. Nak tengok polis, nak tengok malam pukul 3 pagi, tengok ada orang lalu ke tidak. Kalau rumah tu kunci, nak kena kunci pelan-pelan, nak kena merangkak. Ni tak ada, tuan-tuan. Kata pengarang, membuat ibadat sebenarnya bukanlah terlalu payah dan tidaklah pula memerlukan banyak tenaga. Tak banyak, tuan-tuan. Sembahyang bukanlah terlalu payah, apatah lagi membaca Quran, berzikir, tak ada masalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah bihamdi 100 kali. Diampun dosanya walaupun banyak seperti buih. Katanya mudahlah, tapi tak boleh buat, tuan-tuan. Subhanallah bihamdi. Kan? Begitulah, tuan-tuan. Seseorang boleh membaca Quran dan berzikir, kata pengarang. Pengarang ni dah meninggal dah.
Tuan Guru ni. Sambil berjalan, sambil memandu, dia nak menceritakan untuk membuat kebaikan untuk kita ni, amal soleh, amal bakti ni, untuk kita diperintah oleh Allah, dicontohi oleh Nabi Muhammad SAW. Hands on-nya Rasulullah dah buat. Perintahnya solat begini, Nabi dah buat begini. Yang fardunya, yang sunatnya, yang ada. Jadi, kalau kita lah, kata kita lah lewat. Asyik lewat subuh. Maknanya kita tak mendirikan 2 rakaat sebelum subuh. Betul tak? Sedangkan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih banyak daripada, nilai lebih tinggi daripada dunia ini. Rak'atani qablal fajri khairum minad dunya wa ma fihi au kama qala. Lebih baik tuan-tuan. Tapi kita dah lewat saja, tak sempat saja. Kadang-kadang subuh gajah je. Jadi itu. Ini maknanya kita nak hadapi tahun baru ni dengan penuh kesabaran. Kan? Kalau tak ada sabar tak jadi tuan-tuan. Kenapa tak baca Quran? Tak sabar. Sebab tak sabar nak pegang handphone. Handphone 2 jam. Tak sabar ini. Sabar inilah, sebab tu sabar ini, bila kita mengamalkan sabar itu, balasannya bighairi hisab. Sabar ini maksud juga tuan-tuan dan puan. Jadi, apa yang saya nak kongsi di sininya, maknanya, perintah kita untuk melakukan kebaikan ini, apalagi dalam masa kita sihat dan masa kita tak sibuk. Begitu. Dan saya nak kongsi juga bahawa kalau kita buat kebaikan masa kita sihat, masa kita tak sibuk, kita buat. Contoh mudahlah. Kita kata kita sembahyang witir lah. Lepas Isya kita buat semua 3 rakaat, 1 rakaat. Never miss. 10 tahun dulu duk buat begitu. Kemudian kita sibuk tuan-tuan. Tuan-tuan dihantar oleh bos ke mana-mana tempat. Tak sempat nak sembahyang witir. Sibuk, penat. Sampai masa tu witir akan pahala masuk. Ataupun tuan-tuan sakit, terlantar di Hospital Putrajaya 3 bulan. Tuan-tuan tak boleh nak bangun sembahyang witir. Pahala witir yang tuan-tuan duk buat selama 15-20 tahun istiqamah tu masuk. Tapi kalau tuan-tuan duk curi tiap-tiap hari, tuan-tuan sakit tak boleh nak curi. Tak ada dosa lah. Tapi tak masuk pahala. Tapi kalau kita masuk pahala walaupun kita tak solat witir. Sebab kita dah menjadi satu yang kita panggil istiqamah. Ini kelebihan istiqamah. Dan ini sifat pemurah Allah Ta'ala kepada kita. Bayangkan kita, kalau kita tanya Ustaz dia kata, mak kita. Saya pernah tanya, mak sakit. Payah semua, tak boleh buat apa dah. Kita mula-mula tu buatlah ambil. Lepas tu dah lama-lama kita peletih je kata. Tak ambil air semayang. Dia kata, masa muda tak pernah miss bos. Dan tuan guru begini. Dia anggaplah dia duduk semayang lah tu. Tapi kalau dia tak semayang, masa dia sakit, lagi tak semayang. Begitu tuan-tuan. Jadi kita kena biasakanlah. Jadi okey, kita balik kepada hadis kita ini. Maknanya, masa 8 sihat ni dia akan ada limit. Akan ada hadnya tuan-tuan. Kalau kita tak isi dengan, kita lalai tak isi dengan senda gurau, dengan kemenahan dunia ni sahaja, cari saja, tak fikir pada halal haram, hukum Allah Ta'ala, nak solat, tak solat, semua sibuk tuan. Dia akan ada masa, iaitu akan ada masa sakit ataupun sibuk. Tapi yang penting lagi tuan-tuan, semuanya ini, nikmat ini dia akan terputus. Hebat kok mana pun, kelazatan hidup ini, yang kita duduk tinggal perintah Allah Ta'ala nak cuba cari lazat ini, dia akan terputus bila sampai mati. Alhaakumut takasur. Leka lalai. Duk memperbanyakkan nak banyak duit, nak cari, nak suai pangkat, nak cari sebanyak pengikut, nak cari banyak followersnya, sebanyak viewsnya. Akhirnya, bila kita berhenti? Hatta durtumul maqabir. Pada nak mati, masuk kubur baru berhenti. Jadi maknanya kita dalam keadaan hidup tidak taat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan perintah Allah Ta'ala suruh taat kepada dia itu ialah untuk kita tuan-tuan. InsyaAllah bulan depan, 2 bulan lagi kita akan puasa. Puasa yang kita buat itu bukan untuk Allah. Kan? Untuk kita. Menjadi orang yang la'allakum tattaqu, orang bertakwa. Orang bertakwa ni balasannya dalam fi maqamin amin, dalam syurga Allah Ta'ala. Bukan untuk kita. Sebab itu orang puasa ni tuan-tuan. Puasa sehari. Yang katakan semalam ada sahabat kita puasa hari Isnin kan. Hari ni. Ya. 70 tahun dijauh daripada api neraka. Sehari puasa sab'ina kharifah. Kita mudah ambil 70 tahun lah. Kita puasa sehari 70 tahun daripada api neraka. Orang keliling dunia berapa hari tuan-tuan?
Siapa tahu nggak dia keliling dunia? Ada tak sejarah kita tengok orang yang pecah buku rekod jenis tahu ke tak? Katalah dia keliling dunia daripada Malaysia ke Afrika habis tahun. Tahu. Kita ni 70 tahun. Dunia ni dah besar dah. Mana lagi jauh, lagi jauh. Apa maksud tuan-tuan? Saya melihat hadis ini sebagai motivasi kepada kita lah. Mana kalau kita puasa, surga lah tuan-tuan. Begitulah. Jauh daripada neraka, surga. Jadi motivasi tuan-tuan. Boleh lah, insya-Allah. Tak boleh banyak pun 3 hari sebulan. Ausani, kata Abu Hurairah, aku dipesan oleh wasiat aku oleh Nabi kepada aku. Berpuasalah 3 hari dalam sebulan. Lepas tu, rakaat ini duha, 2 rakaat. Lepas tu, solat witir, qoblal anam, sebelum tidur. Itu boleh tuan-tuan. Okey. Jadi kita hendaklah oleh itu bila kita dengar hadis ini pada saya, hendaklah anda bersedia menyegerakan amal taat. Jangan sekali-kali menangguh ke masa-masa yang lain. Masa-masa sihat, kena buatlah tuan-tuan. Kita kena ubahlah mindset kita. Pekah orang Melayu masa lihat ni lah. Yuk, nak buat-buat pun, nak enjoy pun sarang. Masa muda lah kan. Kan orang Melayu kita gitu. Kalau nak buat-buat nak minum-minum sikit pun, begitu. Gitu. Tidak, tuan-tuan. Kita ubahkan. Mindset ni kita ubah. Kerana dalam masa menangguh-nangguh amal baik tadi, amal taat kita tadi, dia akan mengandungi kerugian lah kepada kita. Bahaya tuan-tuan. Setiap manusia terdedah oleh berbagai bencana dan pekerjaan yang tidak ada akhirnya. Kalau nak kira sibuk, semua sibuk lah tuan-tuan. Nak sembahyang maghrib tak sempat, nak sembahyang asar, sibuk Allah yuk, minit tak siap lagi, musyarah pukul 5. Semua begitu tuan-tuan. Jadi kalau kita dah pada sihat, kita kena atur tuan-tuan. Rasulullah bersabda, biasalah kita kata, rebutlah 5 sebelum 5 kan. Muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, masa lapang sebelum masa sibuk, kaya sebelum miskin, hidup dan sebelum mati. 5. Saya pergi dulu masa kerja pergi melawat Johor. Ada satu syarikat dapat anugerah. Dia panggil B5 before 5. 5 sebelum 5. 5 before 5 sendirian berhad. Kita tanya dia, Tuan Haji, apa maksud ni 5 before 5? Dia kata, takkan tak tahu. Haji Mat, dia kata. Itulah 5 sebelum 5. Sendirian berhad syarikat dia. Mengurus buat keluluk kat Johor. Syarikat kampung tu menang lah. Nah itu tuan-tuan. Kita jangan tangguh. Sebab ada had, ada limitation tuan-tuan. Kita tidak terus muda, yang tidak terus sihat, yang tidak terus masa begitu tuan. Sabda Nabi tempat lain menyokong hadis ini, badiru bil a'mali salihah qabla an tasghalu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbakum bikasrati zikrikum lahu. Segerakanlah mengerja amal-amal soleh sebelum kamu sibuk. Sebelum sibuk tuan-tuan. Dan adakanlah perhubungan di antara kamu dengan Tuhanmu dengan memperbanyakkan zikir. Dia suruh kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Silah. Masuk solat, zikir. Az-zakirin wa az-zakirat. Itu tuan. Maknanya hadis ini menyebut suruh kita bersegera buat amal baik, soleh, sebelum sibuk. Sama jugalah. Kalau kita nak ambil hadis ini, kita nak padankan. Segerakanlah membuat amal soleh, kebaktian, kebaikan, sumbangan kepada dengan Allah, dengan masyarakat, nak tolong, nak apa, sebelum sakit. Masa sihat ni lah nak buat. Sakit, Allahu Akbar. Duduk kat bilik lah, tak boleh nak turun dah. Begitulah tuan-tuan. Jadi, begitulah maknanya hadis ini. Rebut 5 sebelum masa sihat, masa segera ini. Kata pengarang Habib Abdullah Al-Haddad ini, dia ambil dalam buku dia. Maksud dia ialah ia terpedaya dalam 2 nikmat. Dia kata kebanyakan manusia terpedaya dalam 2 nikmat, iaitu masa sihat dan masa lapang. Pengarang ni bagi ulasan, ia terpedaya dalam 2 nikmat itu jika ia hidup dalam keadaan sihat dengan banyak masa yang lapang. Dia bila sihat, masa lapang banyak, dia terpedaya. Dia kata, oh ini masa bagus ni. Tak salah sibuk-sibuk nak pergi sembahyang, tak salah sibuk-sibuk nak ini masa kita nak happy kan. Nak begitu tuan. Malangnya kata pengarang, ia menghabiskan masa-masa itu, masa lapang dan masa sihat tadi dengan membuat kerja yang sia-sia dan
amal-amal yang merugikan. Banyak. Ya, tuan-tuan, merugikan. Sambil-sambil tak ada apa faedah apa semualah. Keadaan Allah Akbar. Dunia sekarang ni tuan samalah kita ni. Dunia orang kata 4D, 5D, 4D, 5D. Sikit lagi dalam 2 tahun lagi ada 6D, 7D. Macam China dengan mereka ada bertanding mengetengahkan, mengemukakan teknologi masing-masing kan. Kita terpengaruh tuan-tuan. Mudah sangat tengok. Allahu Akbar. Sebab tengok apa nama dia hidup tuan-tuan. Kita nampak dia hidup. Jadi kita pun seronok tengok. Kan macam TikTok tuan-tuan. Jadi kadang mempengaruhi kita. Kadang-kadang banyak yang tak elok. Kita pun tapi dia bersesuaian dengan jiwa kita, dengan nafsu kita. Itu yang melekakan kita. Kita pun tak pegang dah buku hadis, tak pegang dah Quran. Baca Quran pun tak sempat nak baca terjemahan. Nak tengok WhatsApp ni sempat. Masya-Allah tuan-tuan. Kita pakai cek lagi kita itu tujuan kita majlis ini. Merugikan kata pengarang, iaitu dengan menumpukan sepenuh perhatian kepada usaha-usaha keduniaan yang boleh mengalpakan diri dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala serta mengabaikan amal soleh. Ini tuan-tuan. Kerana nikmat sihat lapang tadi kita tumpu sepenuhnya pagi petang tak sempat dah nak ingati Allah Taala tuan-tuan. Nyatalah orang ini akan rugi serugi-ruginya kelak sesudah mati. Isu kita orang beriman ni ada mati. Jadi kalau kita tak buat amalan, tak buat amal bakti, tak buat amal soleh, kita setakat di cita-cita angan-angan saja, rugilah tuan-tuan. Mati datang. Kerana ia akan melihat dengan mata sendiri. Orang tadi yang tak beramal masa sihat, masa lapang tadi, dia akan melihat dengan mata kepala dia sendiri apa yang luput daripadanya dari darjat dan pangkat yang tinggi yang sekiranya di masa hidup di dunia dulu. Maknanya isu matilah. Baru dah mati, Allah, aku dulu patutnya aku boleh buat, aku jadi bos, aku jadi YB, aku jadi KP, aku jadi KSU. Aku tak buat apa. Tuan-tuan. Tapi dah menyesal lah tuan-tuan. Ini kita tak nak ni. Tujuan kita menghadap hadir dan menjadi ilmu ni mengingatkan kita. Ia menghabiskan semua masa lapangnya dengan mengejar amal. Dia tidak menghabiskan masa lapangnya dengan mengejar amal soleh. Jadi begitulah tuan-tuan. Kata Sayyidina Ali, "An-nasu niyamun fa iza matu antabahu." Kebanyakan manusia ni lalai. Kata orang kebanyakan manusia ni tidur. Kita tidur semua orang. Kan? Sudah mati barulah tahu. Banyak aku tak buat. Baru sedar. Lalai tuan-tuan. Ini kita tak nak tuan-tuan. Kita takut menyesal. Orang buat baik ni. Orang menyesal. Dia bila dia mati, dia buat baik. Dia menyesal. Ada bagi aku. Memanglah dia masuk surga. Tapi dia menyesal. Sebab ada lagi benda-benda baik yang dia tak sempat buat. Kalau aku buat dulu, mesti duduk tingkat yang lagi tinggi dalam surga. Itu orang buat baik. Bagi orang yang tak buat baik, penuh dengan lala, leka, alfa Allah Ta'ala, musyak, muka ni perkara hari yang biasa. Dia mati, dia menyesal lah. Sebab dia pergi ke akhirat tak bawa bekalan. Istilahnya dia muflis. Kita tak nak begitu tuan-tuan. Jangan jadikan masa lapang dan sihat ini kita tidak buat sesuatu. Akhirnya kita pergi ke akhirat, kita tidak bawa bekalan. Jadi masa itu kita muflis lah tuan-tuan. Bismillah. Ikhlak muflis. Saya ambil ayat Quran satulah. Biasa kita dengar ayat ni. Tuan membaca hari Jumaat dalam surah Sajadah lah. Bila auto mati di akhirat, baca tu kan. Apa nama ayat tu kan? Kami dah dengar, kami dah lihat ya Allah, farji'na amal solihana, begitu di akhirat. Saya nak ambil ayat di sinilah atau ayat ini kerana masa yang ada dia tidak buat apa-apa. Allah kata hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga ketika maut telah datang kepada seseorang di antara mereka, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikan akulah hidup semula supaya aku mengerjakan perbuatan baik yang telah aku tinggalkan dulu. Bila dah maut datang, ya Allah, tangguh boleh tak sekejap, aku nak buat amal baik.
Nah, kata Allah Ta'ala, kalla. Supaya aku kata sesungguhnya perkataan itu hanya sekadar ucap-ucap saja. Kalau hantar balik ke dunia pun, dia tak semayang juga, dia tak mari semayang Jumaat juga. Dah masa sihat, masa lapang pun dia tak mari. Bila mati dia kata, ya Allah, baliklah aku sekejap ke pi sebelah ni. Aku nak turun semayang ni. Tak juga kata Allah Ta'ala. Allah kata, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kalimah-kalimah cakap-cakap kosong aja. Begitu tuan-tuan. Sebenarnya di sebalik mereka ada alam barzah. Dalam surah apa tuan-tuan? Munafiqun. Iza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un. Allahu akbar. Dalam surah Al-Munafiqun tu disebut bila datang maut, dia minta Allah tangguhkan dia. Dia nak buat amal soleh. Dia nak balik semetan nak buat amal soleh. Bukan nak kata nak balik semetan nak pergi ke Mekah, nak pergi umrah, nak buat amal soleh. Nak bersedekah. Dalam surah Munafiqun. Ana lupa dah pada ceramah. Saya ingat, biasa ingat ayat tu. Dia nak sedekah. Sedekah ni penting tuan. Nak balik tu, kalau balik dunia dia nak sedekah lah. Ni nak pergi kereta dia, rumah dia ada 10 buah kali 5 buah. Ni tahfiz, ini tahfiz, ini nak. Tapi masa hidup tak sedekah, duit ada, begitu tuan-tuan. Itulah tuan-tuan pada malam ini. Supaya kita tidak menyesal tuan-tuan. Jadi kita rebutlah peluang ini. Jangan terpengaruh dengan angan-angan kosong, dengan harapan tanpa action, tanpa tindakan. Tak apa Allah pemurah penyayang kita, insya-Allah lepas ni kita buat. Dia tak ada tuan-tuan. Wa tamanni 'ala Allahil amani. Jangan berangan-angan kosong terhadap Allah Taala. Kalau kita walaupun Allah tu Maha Pemurah Penyayang, kalau kita tak solat, Allah marah juga. Marah. Allah tak akan bagi syurga atau apa dah tuan-tuan. Kita kena buat yang tu juga, kan? Jadi gitulah tuan-tuan, kita terus sikit, saya terus baca kawan kita ni, sahabat kita penulis ini. Walaupun maknanya kita boleh buatlah kebaikan dengan mudah saja. Amalan-amalan Ta'ala ni mudah, tidak payah. Bagaimana saya sebut tadi lah. Dia kata, dalam hadis berikut dia kata, kalau orang tahu sah depan itu besar pahala, dia akan mengundi kan. Pahala mari duduk sah depan ni besar pahala. Orang siapa nak mengundi? Orang nak berebut. Kalau tak berebut, mengundi. Jadi, Haji Alim ke Cik Wan, okey, Isya ni boleh duduk sah depan, ni orang yang. Subuh esok orang yang begitu. Sebab kalau tak mengundi bertumbuk. Nak sebutnya pahala tu tapi tak nampak lah. Kalau kata bayangkanlah duduk sah depan ni dapat RM50. Berebut tu kan. Oleh untuk elak berebut tu mengundi lah. Dalam hadis ni. Maknanya tapi tidak begitu tu. Mudahnya nak buat pahala ni, nak buat kebaikan. Lau ya'lamu tahajiriyu, kalau kamu tahu itu nescaya kamu akan mengundi. Begitu juga kalau kamu tahu subuh, kamu akan datang merangkak. Nescaya mereka akan datang untuk menghadirinya, sekalipun mereka terpaksa berjalan dengan merangkak-rangkak. Kalau tahu nilai solat subuh berjemaah itu nilai. Kalau nampak lah tuan-tuan. Begitu. Kita nampak lah. Sebab kita beriman. Bukan kita nampak. Begini nampak. Hati nurani iman kita tersuluh di akhiratnya. Sebab itulah kita. Kalau tak sempat tu macam nak marah sangat. Allah menyerogi aku. Kita begitu. Sebab sayang sangat tuan-tuan. Sampai merangkak Nabi kata. Walau habwan. Begitu mudah tuan-tuan. Jadi pengarang kata, tapi kalau kita nak buat benda lain, kata pengarang, walaupun demikian namun ramai orang yang berjalan memandu kereta dan bekerja sambil merokok sekalipun mereka menghadapi kepayahan dalam mengendalikan. Kalau naik kereta duduk sekejap, subhanallah, Allahumma salli. Boleh buat mudah. Tapi kalau nak masuk kereta, nak isap rokok lagi payah kan. Susah kan. Kamu kita isap rokok naik motor kan. Mana? Kejap sampai kat lift sana, dah habis tak sempat nak isap, dah angin. Rokok dengan angin kan. Tapi menyusahlah dia ambil ni gitu. Tapi nak buat wajibkan begitu kan. Pengarang buat simple untuk mudah kita ingatlah. Jadi menghadapi kepayahan dalam mengendalikan rokok tersebut, dan ramai pula yang memandu kereta sambil mendengar lagu-lagu dan muzik yang melalaikan daripada mengerti Allah Ta'ala. Padahal orang yang berada dalam kenderaan di tengah perjalanan itu adalah sangat dekat kepada kematian. Kita tak tahu kan. Aksiden mati. Apa dah. Jadi begitulah pengarang cuba membawa pendekatan yang realitinya kita lah. Hanya terlalu sedikit kereta yang sudah terjun ke dalam parit dan
atau terjadi nahas di jalan raya yang meragup nyawa. Ada yang meragup, ada tidak. Tapi kalau kita dia ragup nyawa ni, kita duk baca ayat kursi ke apa, surga lah kita kan begitulah. Maka ia berhajat kepada pemeliharaan dan perlindungan daripada Ta'ala agar kita sampai tujuannya. Begitu. Jadi beginilah keadaannya. Saya terus terang. Beginilah keadaan orang-orang yang tidak menghargai kesihatan badan ke lapangan masa yang telah dianugerah Allah Ta'ala. Sehingga apabila mereka jatuh sakit, sudah terlantar di hospital, badan pun sudah tidak bermaya lagi, maka ketika itu barulah mereka mengerti besarnya nikmat sihat dan besarnya nikmat kelapangan hidup, lapangan masa tuan-tuan. Yang sebelum ini disia-siakan, dialpuakan, dilalaikan, tak ambil kisah sangat, dikira kisah yang lain, kerana tidak kisah dengan Allah Ta'ala, dikisahkan dengan nafsu, dengan bujukan-bujukan iblis, syaitan dan seumpamanya. Ketika itu barulah mereka hendak sembahyang. Dah sakit dah. Dah terlantar dah. Duduk di hospital. Baru, abah ni lama tak sembahyang. Nak sembahyang. Tapi dah susah dah lah. Kan? Membaca Al-Quran dan berzikir. Bermacam-macam nazar dan hajat yang dijanji kepada Allah. Namun apabila hendak dikatakan, hendak dikata jika nasi sudah menjadi bubur. Masa hidup, masa senang, masa sehat, nak buat macam-macam. Tapi tak buat lagi ya. Kebetulan sakit. Jadi tak boleh. Itu kata pengarang, dah nasi jadi bubur lah. Susah tuan-tuan. Oleh itu, rebutlah peluang, kesihatan dan kelapangan masa yang dianugerahkan Allah SWT kepada kita. Itulah tuan-tuan. Saya baca lagi sekali lah. Oleh itu, rebutlah peluang, kesihatan, kelapangan masa yang Allah anugerah rezeki kepada kita. Rezeki kepada kita. Dan berusahalah untuk mengisinya dengan ketaatan dan amal-amal baik, tuan-tuan. Kita isikanlah supaya peluang yang diberi oleh Ta'ala ini kita dapat isi dengan baik, tuan-tuan. Sebab kita tidak lama. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir. Hiduplah kamu di dunia ni seolah-olah kita ni musafir ataupun kita pengembara. Kita pergi sekejap ya. Orang pergi umrah pun dia tak pergi lama, dia pergi 2 minggu. Nak balik di Malaysia, balik. Kan? Itu. Rasulullah SAW pun kalau kita tak balik dah, naik Isra' Mi'raj. Kan? Naik jumpa Allah Ta'ala. Tak ada seorang pun boleh jumpa Allah Ta'ala. Malaikat pun tak boleh naik. Sidratul Muntaha. Nabi naik. Seronok lah. Tak payah balik. Ya Allah, aku nak duduk dengan. Tapi Nabi turun ke Madinah, balik ke Madinah, ke Mekah semula. Sebab tugasnya untuk menjadi khalifah di bumi. Nak berdakwah, nak cerita kau ya. Begitulah. Jadi ambillah peluang ini dan jika kita kelemahan yang ada pada kita ni mudah saja tuan-tuan. Kita bertaubat, istighfar, taubat. Allah akan bagi keikhlasan kita nak kembali kepada Allah tu. Tubu ilallah tu, taubatan nasuha tu, insya-Allah Allah akan memberi kita kekuatan balik, mengubah hidup kita insya-Allah dengan keazaman kita, dengan niat kita yang baik untuk kembali kepada Allah SWT. Jadi, marilah sama-sama kita jadikan kesihatan yang ada, masalapan yang ada, baik saya, tuan-tuan semua, diisikan dengan amal-amal soleh, amal-amal bakti yang akan menjadi kita, bawa kita menjadi bekalan kita bila berjumpa dengan Allah SWT. Sebab di sana, final dunia terakhir tak ada tuan-tuan. Di sana ialah hari yang kekal selama-lama. Kalau kita duduk dalam syurga, berkekal dalam syurga, ada neraka pun kekal jugalah. Tapi bagi orang yang mengucap tu, duduk lama jugalah, tapi balik ke neraka syurga balik, tapi lama jugalah duduk dalam. Tapi bagi orang syirik dengan Allah Ta'ala, kekallah dia dalam neraka, tuan-tuan. Jadi kita melihat kepada akhirat itu, inilah peluangnya kita untuk kita menambah baik amal-amal hubungan kita dengan Allah Ta'ala dan juga dengan sunnah Nabi SAW. Jadi mungkin ada tuan-tuan nak bagi pandangan soalan. Saya kongsi yang saya baca zikir tadi kan. Ya Rabbi lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa li azimi sultanik tu. Kata hadisnya daripada Ibnu Umar. Rasulullah bersabda, salah seorang hamba berkata, wahai Tuhanku, bagiku segala pujian yang selayak. Ya Rabbi, lakal hamdu, keagungan wajahmu, yang bagi li jalali dengan kekuasaanmu. Ucapan ini membingungkan dua malaikat pencatat yang tidak tahu bagaimana untuk menulis pahalanya. Ya Rabbi, lakal hamdu, kama yang bagi li jalali
wajhika wa azim sultani. Mulailah pagi sekali, pagi 3, petang 3. Jadikan kebiasaan tuan-tuan. Malaikat nak tulis pahala ke mana ni? Kata Tuhan, wahai Tuhan, dia kata ke malaikat, hamba-Mu telah mengatakan sesuatu ucapan yang kami tidak tahu bagaimana untuk menulis pahalanya. Walaupun Allah mengetahui apa yang hamba-Nya telah berkata, dia berfirman, Allah berfirman, apakah yang hamba-Ku katakan? Jadi bila malaikat merayu kepada Allah ni, anak, Allah tanya malaikat, apa yang mereka sebut tu? Ini nak memperkuatkan. Allah tahu, tapi nak mengajar kita betapa pentingnya ucapan ini. Malaikat pun menyebutlah, ya Rabbi, lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azim sultani. Amal haji. Pagi petang. Jadi maknanya doa pun boleh, zikir lah. Tapi zikir nak berhubung doa boleh. Tulislah, kata Allah, sebagaimana hamba-Ku telah ucapkan, sehingga dia menemui aku kerana aku, yang aku memberi ganjaran kepadanya. Ini special. Macam bulan puasa juga. Puasa ni malaikat tak bagi pahala, Allah yang bagi pahala. Ini ayatnya. Ya Rabbi lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa li azim sultani. Saya memang amal lah tu. Belajar pagi-pagi 3, petang 3. Yang saya sebut tadi satu lagi tu, subhanallah wa bihamdihi, itu dah biasa kan. Sebut itu amalan itu. Itu subhanallah wa bihamdihi, subhanallah yang azim. Ini subhanallah wa bihamdihi ada 4 kalimah. Yang Nabi kata dia pergi tinggal Juwairiyah duduk zikir, Nabi pergi sembahyang subuh. Tahu sembahyang subuh apa semua, subuh Nabi dia bukan macam kita. Habis Isra' pun dia balik. Sembahyang duha apa semua. Balik-balik Juwairiyah duduk di tingkat sembahyang lagi. Katakan Nabi, tak sudah lagi zikir? Kata Juwairiyah, tak lagi. Kata Nabi, cukup 4 kalimah ini lebih baik daripada yang engkau duduk berzikir berapa jam tadi, 2 jam ke begitu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midad kalimati. Kalau kita tengok ulasan Ibnu Atiyah Al-Askandari dalam Tajul Urus, bermaksud barang siapa hampir habis umurnya dan mahu memperolehi perkara yang dia terluput semasa kecuainya masa muda-muda dulu, dia tak berzikir. Dah habis pencen pun nak berzikir. Jangan tinggal zikir ni tuan-tuan. Kecuali ni mudah-mudahan rajin zikir dah. Saya tu tak zikir. Setelah Allah bagi umur panjang dan 67 lah ni, antara amalan tak tinggal lah. Pagi 7, petang 7 ni. Kalau bolehlah jadikan zikir. Apabila dia melakukan sedemikian, jadilah umurnya pendek menjadi panjang. Dari segi insya-Allahnya, tempat dia dah nilai ni tinggi. Walaupun kita sempat umur 10 tahun kan, 60, 70 mati, 10 tahun kan. Tak sempat dulu sebut. Macam nilainya tinggi, bayangkan. Subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi dari kalimah. Maha suci Allah yang maha agung bersama pujiannya, sebanyak bilangan makhluknya, sebanyak keredaan dirinya, sebanyak arasnya, seberat arasnya, seberat dakwat kalimah-kalimahnya. Ini zikir, dia panggil zikir apa nama jami', makna menyeluruh lah. Yang saya sebut Allahumma anta rabbi tu, tuan kena bagilah pagi malam kena sebut lah, sebab zikir tu itu sayyidu istighfar, penghulu king of istighfar, agung istighfar. Anta rabbi la ilaha illa. Baca pagi, baca malam ni, insya-Allah tuan-tuan faham maknanya, mati pukul 1 sekarang, surga lah kita. Baca pagi esok, lepas subuh kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha, aku telah buat temu janji dengan Allah, aku tahu aku buat salah, aku minta apa, aku buat aku dah buat sanatul, kita tahu makna dia, kata Nabi, mati pula tengah hari tu. Itu ada hadis, ini hadis kuatlah, Bukhari Muslim lah tuan-tuan. Jadi saya 2-3 tempat tu saya cuba bawa sikit-sikit lah sekadar supaya tuan-tuan dapat mengisi sikit-sikit lah. Mungkin tuan-tuan dah ada zikir-zikir, tuan-tuan dah. Tapi kadang-kadang tuan-tuan tak bawa ni. Zikir tuan-tuan ingatlah. Tuan-tuan nak selawat 1000 kali sehari. Tapi jangan tinggal kat macam ni. Maksud saya begitu. Katakan saya nak istighfar lah. Astagfirullahaladzim. Saya nak istighfar 1000 kali sehari. Okey, tak ada masalah. Tapi jangan lupa lah Allahumma anta rabbi tu. Sebab dia sayyidu.
ketua pada okey. Kalau tak ada kita isyaratkan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma fil li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jbur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farij an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, lindungilah kami daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Amin qalbin la yakhsha. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah kosong padamu, ya Allah. Amin nafsin la tasma'. Lindungilah kami daripada nafsu yang tidak pernah puas. Amin du'ain la yustajabalah, ya Allah. Lindungilah, jauhkanlah kami daripada doa yang kau tidak terima, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih.